Saya mulakan ulasan kali ini dengan perkataan Habislah Muhyiddin Yassin. Apa yang dimaksudkan dengan Habislah Muhyiddin Yassin ini? Kamu kena ikuti terus daripada awal sehingga akhir ucapan dan juga penjelasan ini, ulasan ini. Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, apa yang menyebabkan Habislah Muhyiddin? Ini dia saudara-saudara. Rafizi janji akan sahut cabaran Perikatan Nasional. Minggu ini genap sebulan saya memegang amanah sebagai Menteri Ekonomi, kata Rafizi Ramli. Saya tidak banyak muat naik kandungan kerja seharian kerana saya faham kesan perencanaan ekonomi banyaknya akan mengambil masa yang lebih panjang sebelum hasilnya dirasai, apatah lagi dalam suasana ekonomi global yang mencabar dan kedudukan keuangan negara yang dilemahkan oleh ketimpangan takbir urus sebelum ini. Ada perkara yang boleh diusahakan supaya hasilnya dirasai cepat, namun kebanyakan perencanaan ekonomi akan mengambil masa lebih setahun, sementara sebahagian besarnya memakan lebih masa, kata Rafizi Ramli. Sebab itu, masa sebulan saya habiskan berjumpa dan berbincang dengan pemegang taruh, stakeholder utama ekonomi negara. Mereka termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pihak swasta dan pemegang taruh lain. Secara umumnya, kesemua pihak memahami halat tuju ekonomi yang hendak dibawa. Kerajaan perpaduan ini bertanggung jawab mengalih haluan ekonomi ke arah ekonomi bernilai tinggi supaya rakyat mendapat gaji yang boleh mengimbangi tekanan inflasi. Usaha mengekang inflasi banyaknya boleh dilaksanakan di peringkat pembekal, seperti mempercepatkan pelaburan berteknologi tinggi dalam sektor makanan, mengawal harga dengan membayar subsidi, meningkatkan persaingan pembekal dengan menangani monopoli dan menambah bekalan termasuk mengimport. Tetapi usaha di sebelah pembekal ini perlu juga diiringi dengan inisiatif di sebelah penawaran, termasuklah mengusahakan kenaikan gaji yang munasabah supaya rakyat tidak merasa terlalu terbeban dengan kadar inflasi semasa dan menggalakkan tabiat pengguna consumer behavior yang lebih sensitif kepada harga agar permintaan adalah lebih anjal. Pembangkang dari Perikatan Nasional akan terus mempertikai setiap usaha kerajaan. Ada dari kalangan mereka yang memperli konon saya hanya nampak gah semasa pembangkang tetapi tidak berkesan sebagai kerajaan. InsyaAllah itu satu cabaran yang saya akan sahut. Cuma, bila komen begitu datang dari mereka yang menjadi kerajaan setelah menebuk atap selama 33 bulan, bunyinya nampak seperti meludah ke langit. Soal keperluan menganjak ekonomi negara ke arah ekonomi digital berteraskan inovasi, ekonomi yang seimbang dengan kelestarian alam sekitar, aplikasi teknologi yang meningkatkan produktiviti dan kecekapan, ini semua matlamat ekonomi yang tidak boleh dipertikaikan. Ujian sebenar kepada saya ialah bagaimana saya berjaya melaksanakan anjakan-anjakan ini yang kesannya dapat dirasai oleh rakyat. Setelah sebulan, ada idea dan pendekatan baru yang saya rasakan akan beri nilai pulang lebih baik bagi setiap ringgit wang rakyat yang dibelanjakan kerajaan. Ada masalah pelaksanaan yang merencatkan prestasi ekonomi dan menyebabkan kenaikan kos yang boleh ditangani. Ada projek-projek berimpak tinggi yang akan memberi isyarat anjakan ekonomi yang diperlukan untuk menarik minat pelabur. Masa sebulan telah memberi saya gambaran yang mencukupi untuk berlari dengan lebih pantas mulai Januari ini. Ada yang kesannya dapat dirasai segera, ada yang hasilnya hanya dapat dituai dalam setahun, 2 tahun dan tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah kalau 10 kami usahakan, kalaupun tidak semua membuahkan 100% hasil seperti yang dirancang, sebahagian besarnya akan mempunyai impak jangka masa sederhana dan panjang kepada negara. Selepas 5 tahun insyaAllah, saya serahkan kepada penilaian rakyat
mengenai prestasi saya sebagai menteri dan PKR PH sebagai sebagian dari kerajaan perpaduan, kata Rafizi Ramli. Saudara-saudara sekalian, memang tepat sekali apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli ini, yaitu untuk menilai dan untuk merasai sesuatu perubahan ataupun sesuatu prestasi kepada rancangan yang dibuat oleh kerajaan, ianya bukan seperti dipetik jari, bukan seperti melakukan magic, kerana ianya mungkin mengambil masa sehingga 5 tahun. Bahkan, seperti yang Rafizi Ramli katakan, apabila beliau diperli oleh pihak pembangkang, terutamanya Perikatan Nasional, yang mengatakan bahawa Rafizi Ramli adalah seperti tidak kompeten, dan Rafizi Ramli dikatakan hanya gah sebagai ahli pembangkang dan tidak seperti kerajaan. Rafizi Ramli kata beliau akan usahakan dan jadikan itu sebagai satu cabaran yang beliau akan sahut. Cuma bila komen datang dari mereka yang menjadi kerajaan setelah menebuk atap selama 33 bulan, Rafizi Ramli kata bunyinya nampak seperti meludah ke langit. Makna kata, Rafizi kata cermin dulu muka itu, baru nak komen Rafizi Ramli. Atau lebih tepat, hati-hati dengan ludah yang ludah ke langit, takut-takut nanti kena muka sendiri. Kerana mereka yang mengomen Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi ini, sebenarnya juga boleh persoalkan diri mereka. Adakah mereka selama ini telah pun berjaya membangun ekonomi Malaysia ataupun dalam keadaan statik atau sibuk nak tebuk-tebuk sini sana lagi? Itu yang cuba nak dipersoalkan oleh Rafizi Ramli. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli supaya berhati-hati apabila mengomen tentang ekonomi negara. Dan Rafizi Ramli kata selepas sebulan ada ide pendekatan, beliau kata sudah masanya untuk beliau untuk berlari lebih laju lagi. Dan Rafizi kata ada ide dan pendekatan baru yang beliau rasakan akan beri pulangan lebih baik kepada setiap RM1 wang rakyat yang dibelanjakan kerajaan. Saudara-saudara sekalian, masa sebulan telah memberi Rafizi gambaran yang mencukupi untuk berlari dengan lebih pantas mulai Januari ini. Beliau kata bersabarlah kerana untuk menilai beliau selepas 5 tahun insya-Allah beliau menyerahkan kepada penilaian rakyat mengenai prestasi beliau sebagai menteri dan prestasi PKR PH sebagai kerajaan. Bagaimana kita menilai prestasi itu? Mudah saja melalui peti undi dan melalui undi anda. Dan komen-komen daripada rakan-rakan seteru politik yang lain, itu bolehlah kita abaikan sehinggalah 5 tahun akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.